Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ammar Hakim bin Azizi, founder kepada Dreamsworks. Kepakaran kami adalah membantu usahawan-usahawan yang lemah dalam desain digital, hodoh, buruk sehingga membuatkan sales mereka drop. Kami membantu mereka untuk improve dari segi desain digital sama dengan syarikat-syarikat antarabangsa. Hai, Assalamualaikum. So hari ni saya keep on live dengan Kiha. So saya tunggu Kiha untuk live join the live session. Hai Kiha. So hari ni kita akan cakap topik-topik yang sangat best. Yang itu adalah perkara-perkara penting yang boleh dibuat semasa PKP. Ya, Kiha dah join the live session for her to masuk the room. Sorry ni nampak macam nak hujan. Hai Kiha. Hi. Hai So, Mat Amaluddin. So today, hi Afiq. Hi boss. So can you introduce yourself to the others? hi. So people call me Kiha. I'm a student. I'm a design student, and so today kita akan live. Kita akan bincangkan topik yang lain pada yang lain. And it's very interesting topic to be discussed today, kan? Okay, yeah, sure. Hi Tuan Hafiz. Hi Tuan Hafiz. So Hi, Tuan today Hafiz. Today we are gonna to discuss about Hmm? several things yang penting lah untuk maybe kita lepas pandang masa PKP punya masa ni. Ya. Sebab apa? Kita Okay. jarang-jarang sekali benda ni nak berlaku. Especially apa ni? Kita takkan expect kita akan berada dalam perintah kawalan dan kita akan cuti yang panjang sampai sebulan. So maybe kita tak tahu lagi bila lagi kita akan jadi macam ni. So maybe Betul. kan. So sebab tu maybe kita boleh discuss apa yang kita buat panjang perintah kawalan ni. Sebab certain orang macam dia fikir, oh kenapalah kena PKP ni, like kenapa, dan macam tak ada buat apa-apa, rasa macam buang masa. Sebenarnya tak, sebenarnya ini semua untuk kebaikan kita juga. PKP ni yang benda yang tak boleh nak expect. Sebab before this tak pernah jadi macam ni. Semua orang like macam terkejut. Even though macam saya punya family sendiri, dia tak expect yang akan dapat cuti ni, so tak prepare dia punya tak prepare before PKP ni. And then lepas PKP Yes. ni macam dah inilah quite sort of macam oh benda ni akan jadi. So everyone like macam benda ni sebelum ni tak pernah jadi untuk daripada tahun 2000 and before that. So everyone was like macam terkejut lah. Cuti pun benda yang sangat lama. Ramai yang selalu kalau macam benda yang paling penting masa PKP ni, it was like macam selalu kalau kita cuti 2 hari kan. And then kita punya family punya members dia tak cuti. So kalau macam masa PKP ni adalah masa yang paling bagus, iaitu everyone cuti, tapi frontliner lah dia kena jalankan tugas dia. Maybe dia boleh family gathering lepas tu. Okay, so kita back to main topic, which is Back to back. back to the main topic lah, which is Okay. something that we can do during quarantine ni. Yes. So yang tiga benda yang apa you should ask yourself masa PKP ni, iaitu tiga benda ni
before you start your day, you have to ask yourself. So macam start from you bangun pagi. You bangun pagi kan, you have to ask yourself 3 question ni. Maybe more, tapi yang I boleh provide yang masa ni 3 lah. Yang maybe I practicekan untuk diri I kan. So maybe you guys pun boleh ambil benda ni untuk practice masa lepas after bangun tidur. So Okay, silakan. 3 things yang 3 benda. Yang first kali kan, cuba after you bangun tidur, you ask for yourself 3 benda yang you nak end of the day. So apa 3 benda yang you nak untuk hari ni? So you figure out. To be accomplished lah by today. Yes. So you have to set from the early morning lah, sebab apa yang kita fikir daripada sebelum kita start hari kita ni might be it must be lah, macam benda tu akan kita drive kita punya diri untuk settlekan benda tu. So 3 benda yang selalu yang boleh lah saya bagi contoh. You can create your own question or you can use my question lah untuk macam you dapat idea. So macam I akan fikir like macam okay, today I bangun and then I buka mata, I fikir I should I macam bayangkan lah, imagine I have to settle my jadual punya session lah, like macam apa yang I kena buat hari ni. So I dah fikir daripada start from the morning punya session lah. I fikir, oh masa pagi I nak buat this thing, tengah hari I have to settle down this thing, petang and malam pun I kena buat benda ni. So start from benda tu I dah set kan. So I dah nampak, tak adalah macam I bangun kan and then I macam aduh nak buat apa ni. Maybe so boleh di-apply juga. I as a student, maybe I pagi-pagi I boleh yang the 3 question, 3 things yang I kena accomplish, maybe I siapkan assignment and then waktu malam maybe I can watch movie and then main game dengan kawan I. Okay, so kita dapat point tu. So tak adalah rasa macam bila bangun tak ada apa nak buat kan. Betul. And then the second thing, you boleh fikir like macam you nak thanks to orang yang pernah tolong you ke everyday. So thanks to everyone yang pernah tolong you or yang pernah bantu you lah dalam you settlekan you punya things. So the second thing. So yang ketiga might be you boleh ask for forgiveness untuk orang-orang yang you pernah buat salah. So when you are practicing every day you ask for forgiveness, so macam you punya diri ni lagi macam less you punya negativity lah. You always macam ingat. So ada macam orang kata awareness untuk diri you. So kalau macam orang yang jarang minta maaf ni, dia jarang terima kasih ni, dia macam dah kurang dah nikmat dia pada diri dia lah. So itu yang 3 benda. Kalau you ada benda nak tambah, any ideas untuk any ideas yang lain yang you nak tambah? Maybe tak ada kot. Yang tu pun memang okay juga. Memang tak pernah terfikir akan nak question diri sendiri 3 soalan macam tu. Yes, betul tuan. Give what they want, get what you want. Sangat hebat Tuan Hafiz. So kita bagi apa yang orang nak, kita akan dapat balik in return apa yang kita nak. Iaitu give more daripada apa yang kita expect. Jangan expect untuk benda yang kita bagi dulu and then in returns kita akan dapat lah benda yang betul, insyaAllah. Sangat hebat Tuan Hafiz. So the second thing ni adalah benda yang antara benda yang paling penting. So benda ni saya nak share kepada anda, iaitu buat you kena yang the second question is 2 things that make you happy today. So benda ni you kena like macam syukur lah. Apa benda yang akan membuatkan you happy untuk hari ni? Like macam when it comes, kalau you syukur dengan walaupun benda yang kecil you buat, so you syukur you buat benda ni, alhamdulillah aku dah settle benda ni kan. So benda tu like macam bagi you smooth lagi and you tak ada macam serabut lah untuk
sepanjang hari tu. So macam I boleh cakap daripada pagi tu benda yang paling simple. Benda yang paling simple adalah you wake up early in the morning. So bila dia beza tau. I ada kisah I sendiri iaitu I bangun tengah hari always. Masa I study dulu I bangun tengah hari. Bila dah bangun tengah hari tu kan, I tidur kat rumah sewa, I bangun, I tidur. Petang baru I bangun. I bangun roommate I kejut I kan. Bangun itu pun dah dekat maghrib dah. Itu masa study dulu lah sebab tidur lewat kan. So I bangun petang terkejut. Allah, kelas tak pergi, assignment tak buat, makan tak apa. Banyaklah Apa ni? benda, baju tak basuh apa semua. So banyak benda dah yang I terlepas and I fucked up lepas tu. So I macam dah stress kan. Aduh, banyak gila I dah benda yang I tertinggal ni. So bangun pagi ni is really macam satu lagi side pula bila I bangun pagi ni kan. I bangun pagi and then I bangun pagi I macam dah terfikir dah. Oh, I nak buat breakfast. And then I akan apa nama dia tu, settle benda yang lain, mandi apa semua kan. Baca sikit and then posting, buat-buat kerja apa yang patut. Beza dengan I bangun petang, banyak benda yang I dah terlepas. Even though kalau macam 2 jam je I terlepas, I daripada Perak boleh sampai KL lah. 2 jam je banyak benda yang, and even though dalam masa singkat pun banyak benda yang boleh jadi. So the second thing is maybe you boleh kemas your bag. Itu benda pada sekarang ni kan I fikir benda yang kecil ni adalah benda yang besar sebenarnya. Kemas your bag ni orang semua nampak macam malah tak payahlah kemas katil kan. Same goes to me dulu. I tak kemas katil I kan. So I macam alah, malam sekejap lagi nak tidur balik kan. Orang selalu macam dia tegur lah, you have to make your bed lah. Tapi I tak dapat dia punya point tu. So ada someone telling me that you have to make your bed. So bila you kemas you punya katil, benda yang paling kecil you settle kan. So kalau you boleh settle benda yang kecil ni, benda yang besar you boleh settle kan. Kalau you nak settle benda besar, benda yang kecil ni pun you tak boleh nak settle kan. You nak, macam mana I nak cakap, you nak settlekan you punya study, you nak settlekan you punya kerja. Tapi start daripada benda yang kecil ni pun you tak boleh nak settlekan. Macam mana you fikir you boleh settlekan benda yang besar tu? Macam tu lah Like small perumpamaan task dia. kan. Ya, Even small task. kita nampak dia ni tapi it's actually a small task. So kalau small task tak boleh buat, macam mana kita nak buat big task? Yes. Start from benda yang kecil, so you akan nampak you boleh buat benda yang besar. Benda yang kecil ni pun you tak boleh settle, benda yang besar macam mana kan? Sokong yang tu memang. Yes, Tuan Hafiz. Small progress is still progress. Sometimes orang like macam fikir, oh aku nak settle benda besar ni je kan. Benda yang kecil ni tak payahlah, maybe orang lain boleh settle kan. So dia punya perception tu salah lah. Dia macam dia tak ada kena tanggungjawab dalam diri. Ya, responsibilities kan untuk diri sendiri and orang lain. Like macam orang kata, ish, dia ni tak ada inilah, tak ada apa nama tu, tak berdisiplin ke apa ke. So settle about itu. You ada nak tambah apa-apa ke? Okay, tak ada. Your opinion? Sure tak nak tambah? Boleh Okay, continue on. So before you guys start your day, so make sure you, apa yang kecil itu sebenarnya one step for the biggest result. Betul. Yes, it is. Sangat hebat Tuan Afiq. Dia macam langkah-langkah kecil untuk sampai langkah yang besar. Jadi kalau kita nak buat benda yang dah last kali final dia, kalau kita tak start daripada langkah yang kecil ni, takkan kita nak lompat. So benda tu jadi macam tak perfect. Orang yang hebat ni adalah orang yang start berubah diri dia dulu, mengubah diri dia dulu dari segi dia punya kenali diri dia dulu kan. Lepas dia kenal diri dia ni, dia akan nampak potensi dia untuk dia buat something untuk dia punya inilah, feature dia untuk diri dia yang lebih baik. Dapatkan apa yang lebih baik untuk diri dia.
Okay, so lepas yang tu kan, apa yang I boleh conclude kan, you guys boleh try benda ni or add on, nanti boleh DM I kalau ada benda yang you guys nak tambah ke. So during PKP ni, apa benda yang you guys boleh buat? Ramai yang macam argue kan benda ni kan. Aduh, PKP ni serabut lah kan. Macam aduh, stress lah PKP ni. Kenapa lah apa semua kan. So macam dia ada pros and cons dia. Like macam kalau pros and cons dia ni kan, baik dengan buruk dia lah. So baiknya adalah kita ada masa untuk diri kita sendiri. Iaitu kita boleh perbetulkan diri kita. Kita dah macam sibuk. Ada yang orang yang sibuk dengan dia punya kerja. Ada yang sibuk dengan dia punya apa nama dia tu? Sibuk dengan dia punya study and dia punya life. So sometimes kita dah macam tak ada masa untuk kita betulkan benda ni. That's mean like macam inilah masa kita, like everyone cuti and kita ambil masa duduk and kenali diri kita, betulkan apa yang kita boleh buat. And then family gathering. So macam saya dah cakap point saya sebelum ni, ada family yang sebelum ni tak ada dekat rumah, cuti asing-asing. So Betul. masa ni diorang cuti sekali ni kan. Benda ni lah yang boleh gathering makan sekali. Lepas tu having conversation sekali, Spend time tengok discuss sebab TV kan. ya tengok TV, you don't have to macam you stress, you duduk dekat dalam bilik you ke apa kan. So you keluar and you tanya opinion like macam apa yang you buat sebelum ni kan. So you boleh ada macam apa orang kata, engagement dengan you punya family. Siapa yang mostly I tengok sekarang ni kan, everyone doing a good thing, iaitu first dorang workout. Masa PKP ni adalah benda yang tak ada, like macam nak keluar pun tak boleh, and then duduk dekat dalam rumah. When it comes bila you duduk dalam rumah kan, you punya perjalanan dia tu kecil tau. You punya langkah-langkah dia tu kecil. You apa, 1-2 langkah dah sampai dapur, 1-2 langkah tidur balik kan. So benda ni adalah you boleh workout like macam takkan dah makan and then you malas macam tu kan. You workout. I boleh cakap macam ni tau. Before this, I always admire orang lain yang oh, you ni handsome lah, you ni macam good in dress up lah kan. So macam tu. And then I pernah sekali kan, I tanya diri I balik, kenapa I nak puji orang lain, I nak macam idolakan orang lain, but then I boleh jadi macam dia tau. Dia Betul. boleh, kenapa I tak boleh? So macam tu juga. I selalu macam dulu I lebih I Secure pandang orang orang. lain. Insecure about orang lain tau. So benda ni you kena implement lah dekat diri you. You nak jadi, you tengok dia okey, you tengoklah apa yang kurang dekat you ni kan. So you nak jadikan dia idola pun boleh. Tak ada hal. So when it comes, kalau macam you start dengan diri you sendiri kan, you jaga you punya dress up, you boleh buat workout, makan tapi you tak buang. You tak apa, buang peluh, tak ini kan, tidur balik. So you workout dalam setengah jam macam tu lah, pagi petang ke macam tu. Some orang ingat workout ni susah, tapi sebenarnya sekarang kita dah ada banyak platform tau untuk refer macam ni kita nak workout. Kita kalau perasan sekarang dekat, kalau mesti semua ada smartphone kan, and then kita boleh install app fitness untuk kita follow up the fitness macam tu kan. And then ada platform is kita tengok YouTube. Maybe kalau some orang tak suka workout macam ni, maybe kita boleh try dancing ke, zumba or yoga. Sebenarnya banyak tau. Kita just kena discover apa lagi. Dia even we call yoga macam tu, tapi it still workout sebab it makes our body macam ni macam fitness body semua tu. Workout ni dia like macam you gerakkan lah diri you. So lagi best kalau you buat dengan you punya family. So macam
you dah lama dah tak gathering dengan you punya family kan. Sekali you tengok ayah you berjoget and your mom berjoget tau. So macam apa benda lah dia Oh my buat ni kan. god. Tapi instead of you macam oh okay, so like macam ketawa dia tu macam you happy. Itulah yang orang terlepas pandang tau. So workout ni ambil simple je. You gerak-gerakkan sikit apa semua kan. Any workout you can do. Like macam workout ni is the best thing lah. Kalau you nak jadi orang yang hebat, start from workout ni, dia gerakkan otak you. Bagi you macam confident level you, improve your energy and then dia ada thing lah. Banyak lah moral value dia. So Kalau kita workout, kita boleh So kalau kita workout, kita boleh dapat lah energi banyak macam Tuan Amar macam ni. energy ya. Keep on energy. Mindset dengan inilah you boleh workout juga. So dia tanya you dari mana tu boleh keluar ke PKP ni? Tak boleh. So the second one during the PKP ni kan, keeping a clean and tidy workspace. So benda ni about you punya mindset tau. Macam Tuan Mal, you kalau macam you ada workspace you ataupun kawasan you kan, you kena kemaskan. Kalau you tengok tempat you punya like macam dari sudut mata you tengok benda tu serabut tau. Dia akan distract you punya otak you. You akan fikir, aduh bila nak kemas ni, serabut lah tengok ni apa semua kan. Dia berbeza dengan you tengok benda yang cantik. Sama lah macam you pergi dekat dumpster ke apa kan. You tengok aduh busuk, buruk, serabut. Sama dengan you pergi tempat-tempat yang cantik. Like macam garden ke apa. You punya mindset you berubah. Oh seronoknya. Maybe next time I want to datang sini lah. Macam tu. Berbeza dua Environment lah. situation tu. Ya, environment. You boleh kemaskan slow-slow je bagi nampak benda tu macam perfect dekat mata cukup. And then you can add on fragrance. Fragrance ni adalah benda yang macam you dengar lagu, you ambil fragrance kan. Benda ni adalah macam merangsang you punya minda you. Like it give you energy yang you tak boleh nak expect lah. Sebab kita ni ada macam-macam deria kita. So add on fragrance ni macam tadi deria macam mata kan, you can see. And then you apa yang you boleh smell. Hai Tuan Faris. So itu ini bila you dah settlekan you punya workspace kan, you dah make it clean, elok apa semua, and then you boleh start you punya ni lah, you nak buat kerja ke apa ke. Sama macam you nak masak. Kalau you tengok benda tu serabut, you ada macam mana lah ni kan, nak fikir balik nak cari cili kat mana, Mood pun nak hilang cari kan? tomato. Seronok masak tapi lepas tu tak nak kemas. And then you nak buat balik. Itu adalah workspace you. Tak semestinya workspace ni masa you bekerja. Dia masa bila-bila pun adalah workspace you lah. So you boleh fokus kalau you nak buat benda tu lah lepas workspace you settle down. And then 3, benda yang paling penting adalah benda ni orang terlepas pandang. You ada tak orang yang you sayang untuk Cik Kiha? Personally, tipu lah kalau cakap tak ada kan. Okay. Ada. So kalau macam orang yang sayang ni, selalu kita lebihkan like macam kita punya partner ataupun kita punya like macam you dah kahwin ke apa kan. So macam dah kahwin pula tu, dia lebihkan isteri dia. Ataupun sampai orang yang dah kahwin ni dia lebihkan kepada family belah suami dia. Ataupun suami belah isteri dia kan. Oh ada Tuan Mal. Bagus. So macam bila you ada orang yang you sayang, tak semestinya macam tu. First thing first adalah our God lah kan. Benda yang kita ini, so kita kena having good apa orang kata relationship with the God, and then the second one is our family first. Family come first. I pernah susah dulu kan. I daripada I kecil dulu sampailah I besar kan. Selalu I macam argue lah. Kenapa family I macam ni, kenapa I dapat family macam ni kan.
So I lebihkan macam friends, I lebihkan I punya apa nama dia tu, relationship. So benda benda ni adalah buat terkesan dekat I sebab bila setiap kali I susah kan, family I yang ada dulu. Bila I susah kan, I bagi tahu dekat orang lain kan. Macam I bagi tahu dekat macam my partner before kan. I punya kereta rosak ni lah. You fikir you punya kereta je rosak. I ni dengan tengah serabut pasal study ni apa semua kan. So I Tak macam untuk part. so bila and then another part pula I call. Hello abah, kereta rosak ah. So macam dia macam rosak kat mana ni kan. Macam mana boleh rosak tak ini ke apa kan. So macam mana siapa yang tolong ni apa semua. Dia dah macam benda tu buat macam, tapi masa tu je lah, masa dulu kan, awareness yang masa tu je. Masa tu macam, oh nasib baik ada abah kan, abah boleh ni apa semua. Baik Tuan Faris. So masa tu like macam fikir, oh nasib baik ada abah. Lepas tu enjoy balik. So I dah tak inilah bagi orang attention yang bagus masa dulu lah. Sekarang baru I realise like macam apa-apa pun kan, family come first. And then barulah macam orang yang lain, maybe your teacher ke ataupun your partner ke kan, siapa-siapa je lah. So Betul benda macam tu Tuan like, Mak cakap tu. Yes, betul tu. Tuan, kawan nombor 2, family nombor 1. Jatuh bangun kita, family je kat belakang. betul. Apa-apa pun kan. Okay, you cuba, I bagi situation dekat you kan Mal. When it comes kalau macam you buat something yang tak boleh orang lain nak terima tau. You dump kawan you tau. Tiba-tiba hari ni you dump kawan you buat something yang memang dia tak boleh nak terima lah. And then ada orang yang still kan boleh berkawan dengan you. Ada orang like macam bodoh lah, baik aku tak payah kawan dengan dia ni kan. Menyusahkan dia. Tapi benda tu kalau you buat you jahat mana pun dengan you punya family kan, family is the one yang takkan pernah tinggal you. Oh tak apalah, past is past lah. Dah buat dah, kita pandang dengan future pula kan. Jangan ni lah, semua orang pernah buat salah. Family akan cakap macam tu tau. Walaupun you ada argument macam mana pun, tapi family yang akan ready to talk with you lah. Exactly. So kan, benda ni yang apa yang you boleh ambil masa PKP ni, might be ada macam some of my friend lah, dia ingatkan PKP ni adalah benda yang kejap je. Dia tak expect pun macam lama PKP ni. So dia tak balik. Dia punya rumah sangkut. Sebab sekarang ni dah tahap yang ketiga kan. So dia tak boleh nak lepas sebab nak beli tiket flight pun jauh, Sarawak kan. So dah sangkut dekat rumah dia ni, duduk seorang. Kelas lagi penting tuan. So dia tersangkut, dia tak boleh nak balik. Jadi dia terpaksa PKP ni seorang. Tapi I cakap dekat mula-mula at the first week tu dia macam dia stress lah. Aduh PKP kena duduk seorang apa semua, nak masak apa semua kan. Tak boleh nak keluar apa semua, tepu tak ada siapa nak cakap. And then dia rasa macam stress, dia just macam biarlah macam tu kan. And then another part pula dia call I kan. Aduh ma stress lah. Asal ini aku tak balik awal hari tu kan. So I tanya dia buat apa semua kan. Dia just macam dia stress, dia tak buat apa-apa kan. Dia masak Maggi, duduk dekat rumah tu, tak bangun-bangun kan. Makan tidur. So I cakap kat dia, you apa-apa yang jadi ni pun, you just chill lah. You boleh, banyak benda yang you boleh buat. First of all, you bangun awal pagi, you settlekan your bed, you sapu-sapu sikit rumah ke apa kan. And then you tengok kerja apa yang you boleh buat. And then you boleh chill. Takkan kita nak buat kerja sepanjang masa je kan. So kita chill, kita boleh tengok Netflix dulu Astro mahal sampai 50 berapa ini beratus-ratus kan. Sekarang ni Netflix you boleh apa nama dia tu join like macam apa tau, you join dia punya Sharing party account, Netflix apa family party. Yeah. Dia like macam for 50 days you boleh tengok every cerita yang you suka. Diorang dah list out dah dekat situ kan. Untuk 20 bucks je, RM20. RM20 you makan sehari pun dah habis dah. Pagi RM10, tengah hari RM10, petang RM10 kan.
Ya, Tuan Mal. So macam I just share lah, macam ada someone yang dia macam dia stress kan, so nak kena inspire. So macam I cakap kat dia, lepas you buat Netflix tu ke apa, you boleh order Grab food ke apa, hantar, you boleh makan apa semua. And benda yang paling penting adalah you jangan tak contact orang yang you sayang, contoh family you. Walaupun you macam sedih lah, you tak boleh baik pula kan. So you tak boleh balik kan. Tapi apa yang you boleh buat, you FaceTime. Sekarang ni zaman moden lah. Atuk I pun sendiri boleh dah pandai dah video call, dah pandai apa FaceTime dah. Banyak benda, Skype, FaceTime, WhatsApp video, and then apa lagi Instagram pun boleh buat live satu semua family you tengok. Sekarang ni ada Zoom, ada Zoomina, ada webinar. Wayang Macam ya I Tuan pun Faris. satu Saya semua. belum makan lagi Tuan. Tadi saya settlekan kerja sebab ada benda yang saya kena settle, benda yang penting saya kena settle, so might be lepas ni lah, dalam lepas habis live ni ke, saya cuci kereta dulu and then saya boleh makan lah. Oh, Tuan Faris makan Makan apa Tuan Faris? So yang the last one kan, oh please hantar rumah saya Tuan. Tapi takut tak sempat sampai lah sebab sebelum nak sampai dah ini lah. Keras lah Tuan Sangat punya pizza. tu live Tuan Amal kali ni. Apa dia? Sangat sporting Tuan Mal kita ni. Dan Ya, lelaki. Tuan Mal. Saya berterima kasih Tuan Mal sebab join saya punya live session. Like macam you really friendly lah. We love to ada you dekat dalam kita orang punya live. Thank you Tuan Mal. So the last part lah. The last part ni yang you boleh buat masa PKP ni is reading and writing. So memasak dengan menulis. Memasak dengan menulis, orang nampak like macam benda ni adalah benda yang sangat mudah tau. Dulu I boleh cakap lah masa I kecil dulu kan. Suka Tuan Mal. Bagus Tuan Mal. So masa I kecil dulu kan, my mum always macam dia cakap dekat I lah. Dia cakap Mak asal selalu gagap ni kan, dia cakap. Dia kata you cakap ni macam gagap, tak tahu apa nak cakap apa semua kan. Masa tu I macam belajar pun malas, I nak membaca, menulis pun semua malas. Masa tadika dulu, masa sekolah rendah dulu, and then dia hantar I pergi sekolah kan, sekolah yang lain, dia ubah sekolah. Masa tu I punya sekolah tu dia kena push gila-gila lah, I kena cakap, kena tulis apa semua kan. Benda tu like macam you can improve yourself lah. Kalau macam masa I dah masuk you, and then when it comes kalau I nak buat presentation ataupun I nak cakap dengan sesiapa je kan, benda tu ada confident level you, dia akan increase. Banyak orang yang macam bukannya nak cakap depan orang ramai. Contoh lah orang yang dia tak kenal ataupun orang yang dia kenal kan, benda ni jadi dekat diri I sendiri. Masa dulu I punya relative, siblings I ke kan, I tak berani nak bercakap dengan orang. So I just tengok daripada jauh, I just tunduk je kan. Tak mampu nak buat apa-apa. Bila pergi event or majlis ke apa kan, I just macam I duduk je, I rasa macam bila nak habis ni kan. So benda ni jadikan I as my moral value yang I boleh ambil. Menulis dengan membaca ni adalah is a good thing. Kalau you nak berjaya kan, kalau tahap you punya pendidikan adalah you buat 1,000. Tahap you punya pendidikan adalah 10% daripada you punya inilah, you punya orang kata apa, ilmu you. So kalau you nak lebih, you nak dapat lebih daripada tu, you kena improve you punya level of your thinking, you punya thinking level, knowledge you, you kena improve. Itu Yes, yang baik. boleh buatkan you one step ahead daripada orang lain. Tuan Kia dia malu sikit.
saya jenis mudah terhibur. So macam Kia, can you conclude about the writing and reading? Maybe you have they want you to talk something about writing and reading. So maybe you can summarize about the last point. Summarize the last point. Writing and reading. Writing and reading. Okay, so personally pun I memang I pun sorry I ada distraction sikit tadi. So memang personally I pun I suka membaca, tapi I memang bukan jenis orang yang menulis, tapi once dulu my lecturer ada cerita dengan I, ada share dengan I the benefits of reading even if you're not into it, you tak jenis suka writing, tapi you boleh, kalau you tengah depression or you tengah sad or you tengah angry, you boleh gunakan writing tu sebagai tempat you release your stress, and and it does really works on me. So kalau dulu kalau I jenis marah ke apa kan, I jenis sikit-sikit mengamuk and then kadang-kadang menangis, macam emosi tak stable. So I applykan apa yang lecturer I to share dengan I, which is writing, untuk you release stress, and it really works. And then lama kelamaan dari situ I belajar how to handle my stress, then how to be more chill daripada before this. Memang bagus. Memang kena always apply membaca dan menulis ni. Sebab ini yang membezakan orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Ya. Betul. Sometimes kan benda yang macam you tak suka kan, benda. Okay, baik Tuan Faris. Okay. Terima kasih Tuan Faris. So macam sometimes kan dulu I samalah, I argue benda yang I tak suka tu. And then sebenarnya bila I realise balik benda yang I tak suka tu lah adalah benda yang boleh bagi I something yang lagi bagus daripada benda yang I suka. So contohlah I cakap, kalau dulu I tak contohlah I cakap kan, kalau dulu I tak baca buku, hari ni I takkan berjaya. So I buat apa yang I suka dulu. Contoh I suka lepak dulu kan, lepak, having party kan, apa semua kan. So kalau I buat benda tu, hari ni I takkan inilah. Must be kalau I teruskan lagi benda tu, I takkan ada hari ni. So macam you nak lepak ke, you nak buat apa ke, you boleh. Tapi you mesti ada macam guideline lah. Sampai satu part, seminggu sekali. Dua kali seminggu macam tu. Buat dia macam orang kata apa, you tak boleh nak buat semua benda lebih. Macam orang kata apple bagus, tapi kalau you makan 200 biji apple sehari pun dia takkan jadi bagus. Semua benda adalah benda yang seimbang. Buat benda ni lebih sikit, benda ni lebih sikit. Macam I cakap tadi, kalau masa I study dulu pun, I tak really on ni lah macam study sangat. Sebab I pegang prinsip I, kalau I stress sangat, I takkan boleh buat benda tu. Sama macam ada kisah member I ni kan, dia hari-hari dia study tau. Study. Kita orang pergi lepak je tau. Kita orang pergi lepak, dia study. Duduk dekat dalam bilik, pegang buku. Lepas tu bangun pagi kan, dia mesti buka lagu apa tau. Dia mesti buka lagu Avengers Sevenfold. Oh, sikat rambut dia buka lagu dia. Itulah benda yang dia kerap buat. Dia like macam dia nak, itu motivation harian dia. So dia study sampai satu part kita orang main futsal masa dah final tu kan. Dia duduk, dia bangun kan. Masa tu tak ada kelas. Masa dah final sem tu tak ada kelas. So dia duduk dekat depan pintu ni kan. Dia buka dia punya buku. And then dia baca buku. Kita orang balik futsal, sambung lagi sampai petang sampai malam. Tapi dia tak pernah dapat dekan. Sebab apa tau, dia tak seimbang. Dia study lebih, dia tak ada enjoyment lebih. Enjoyment juga tau. So dia kena macam seimbang lah, selaras. You pergi sama-sama. Itulah. Tak bersih tuan, ni sebab dalam kamera. So that's all. Saya terima kasih kepada Tuan Mal. This is sharing untuk hari ni. Might be saya akan buat live hari-hari untuk create engagement and give more value kepada orang.
So thanks for you guys yang join. Having good day with you guys. Thanks for Kiha tu. Okay, that's all from today. You boleh apply untuk you punya diri lah, insyaAllah. Assalamualaikum. Okay, bye.